InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir dan tadabbur kita pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-20. Kita akan masuk pada ayat yang ke-20, iaitu pada 10 ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita diberikan oleh Allah kelapangan waktu dan juga nikmat iman dan juga nikmat kesihatan, sehingga kita mampu hadir ke dalam rumah Allah dan juga di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang kita lakukan dan juga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir dan tadabbur kita pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-20. Kita akan masuk pada ayat yang ke-20, iaitu pada 10 ayat yang terakhir. Baik, sebelum kita bincang pada ayat yang ke-20, kita ulang kaji tuan-tuan pada ayat yang ke-19. Pada ayat yang ke-19, Allah Ta'ala menyebutkan, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam yarau ila at-tayr, apakah mereka tidak memerhatikan, melihat ila at-tayr, kepada burung-burung, fawqahum, burung-burung yang berada di atas mereka, safatin wa yaqbidan, iaitu burung ini mengatuk dan mengembangkan sayapnya. Burung-burung berterbangan di atas kepala mereka. Baik, kenapa pada ayat 19 Allah berbicara berkaitan tentang burung? Sebab di dalam Al-Quran, tuan-tuan, terlalu banyak teladan-teladan yang Allah ceritakan tentang burung dengan para rasul yang terdahulu. Seperti mana kisah Nabi Isa, seperti mana kisah Nabi Ibrahim, seperti mana kisah Nabi Musa dan sebagainya. Termasuklah kisah Nabi SAW. Kisah burung yang paling hampir kepada orang musyrikin Quraisy adalah tentera burung yang digelar sebagai tentera Ababil yang Allah Ta'ala hantar kepada orang Mekah sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Sebab nanti ayat 19 ni, tuan-tuan, dia ada kaitan dengan ayat yang ke-20. Ayat 19 ni dia ada kaitan dengan ayat 20. Sebab pada ayat yang ke-20 Allah Ta'ala menyebutkan perkataan jundun, adanya tentera-tentera kat situ. Okay, jadi ayat 19 ni Allah tunjukkan tentang salah satu daripada kekuasaan Allah, iaitu daripada burung yang terbang di atas kamu ni. Ma yumsikuhunna illa rahman.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesiapa yang mampu menahan burung-burung ini daripada berterbangan di udara illa Rahman, melainkan Allah Ar-Rahman. Kalau tuan-tuan perhatikan, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan namanya sebagai Ar-Rahman, tak menyebut dengan perkataan illallah, melainkan Allah, ataupun nama-nama Asmaul Husna yang lain? Dia ada beberapa sebab, tuan-tuan. Antara hikmahnya, iaitu kalau tuan-tuan flashback lagi daripada ayat yang ke-16, 17 dan 18, ayat itu ada bicara berkaitan tentang azab yang Allah turun daripada langit dan azab yang Allah turunkan yang keluarkan daripada bumi. Jadinya pada ayat 19 Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita, apa yang Allah lakukan ini adalah sifat Rahman dia, sifat Rahman dia. Dan kalau kita membaca, tuan-tuan, Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni menyebutkan dua nama dia dengan sifat kasih dan sayang dia, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan di sini menunjukkan kepada kita, Islam ni, tuan-tuan, agama ni adalah agama yang dipenuhi dengan perasaan cinta. Dia bukan agama keganasan, dia bukan agama yang zalim, dan bukan agama-agama seperti mana yang dituduh oleh media-media yang tak bertanggungjawab. Bahkan kalau dari sudut sejarah dunia, tuan-tuan, dalam kita hidup atas muka bumi ni, kita tak pernah lagi kita mendengar yang Islam ataupun pedagang-pedagang Islam dulu melakukan penjajahan. Kita tak pernah dengar. Yang kita dengar, British penjajah, Belanda penjajah, Perancis penjajah. Islam kita tak dengar pun dia sebagai penjajah. Sedangkan Islam ni tersebar luas di seluruh pelosok dunia. Tak pernah dengar, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ni datangnya iaitu membawa agama, membawa hidayah dengan sifat kasih dan sayang. Ini agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bila bercerita tentang dirinya, Allah mensifatkan dirinya itu sebagai Ar-Rahman. Ar-Rahman. Selalu kalau tuan-tuan baca dalam Quran, bila Allah Ta'ala menyebut tentang dirinya, Allah akan sebut dirinya itu adalah Ar-Rahman. Allah tetap kasih kepada hambanya, sama ada hamba tu mukmin ataupun hamba tu musyrik. Ini kalau kita bincang tentang Ar-Rahman panjang, tuan-tuan. Cuma salah satu daripada hadis Nabi SAW, Nabi bercerita tentang sifat Ar-Rahman, iaitu kasih sayang yang melimpah di alam ini adalah satu nisbah daripada 99 sifat Ar-Rahman. Satu nisbah daripada 99 sifat Ar-Rahman. Artinya kasih sayang Allah ni melimpah. Tapi yang Allah turun baru 1%. Dan 1% ini dikongsikan oleh bilion manusia yang hidup atas muka bumi ni. Ibu sayang kepada anak, anak sayang kepada ibu bapa dia. Seorang guru sayang kepada muridnya, muridnya sayang kepada gurunya. Dan dia tak sekadar kepada manusia, bahkan dia berkongsi sifat kasih sayang tu di antara hayawan. Ini baru 1% daripada sifat Ar-Rahman. Kalau kita betul-betul tadabbur dan faham, tuan-tuan, kita akan faham yang mana Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Dan orang mukmin dia ajar untuk belajar dengan sifat Allah ni, tuan-tuan. Kita orang mukmin mesti lunak perasaan kita, lunak dakwah kita dan lunak pendekatan kita. Kita bukan dengan pendekatan yang kasar, kita bukan dengan pendekatan yang ganas, apatah lagi kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang buruk. Okey, dengan membawa imej-imej agama ini. Ini adalah satu yang dibawakan, dicanang di dalam media-media yang tidak bertanggungjawab. Tapi inilah yang Allah Ta'ala sebutkan. Baik. Kemudian Allah kata, innahu bikulli syai'in basir. Dan Allah inilah Tuhan yang melihat segala sesuatu itu merujuk kepada semua kemaslahatan, semua keperluan kepada alam ini Allah sentiasa tahu dan Allah Ta'ala sentiasa melihat. Okey. Selesai ayat 19, tuan-tuan, kita tengok ayat 20. Itu sekadar ulang kaji, kita dah bincang dah. Pada ayat yang ke-20, Allah menyebutkan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah dia yang akan menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain daripada Allah, Tuhan yang Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah.
Persoalan ni tuan-tuan, Allah tanya bukan untuk dijawab. Tapi Allah tanya ini adalah untuk kita sama-sama berfikir. Iaitu seolah-olahnya Allah nak menyampaikan kepada orang musyrik, termasuklah kepada seluruh manusia secara umumnya, iaitu Allah bertanya, mana sembahan-sembahan kamu? Mana ilah-ilah kamu? Iaitu berhala-berhala yang kamu sembah. Siapakah berhala yang boleh datangkan pertolongan? Dan mana berhala yang boleh mendatangkan rezeki kepada kamu? Mana berhala yang boleh datangkan rezeki? Mana berhala yang datangkan pertolongan kepada kamu? Tidak ada yang boleh datang melainkan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ajak pada tuan-tuan tengok pada surah Al-Kahfi. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-52. Surah Al-Kahfi, surah 18, ayat yang ke-52. Ini salah satu tuan-tuan, Allah datangkan contoh. Yang ni, kalau kita susah sangat, tak nampak sangat kebesaran Tuhan ni, Allah datangkan satu contoh. Allah datangkan kita contoh ni untuk kita berfikir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah bila mana Allah Ta'ala pernah berfirman. Dekat mana tuan-tuan? Di dunia ini. Yaqulu tu adalah fi'lul mudhari'. Allah bercakap di dunia ni tuan-tuan. Allah bagi tahu kepada semua manusia, sama ada mukmin ataupun kafir. Nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, panggillah sekutu-sekutuku itu. Siapa sekutu ni tuan-tuan? Yang manusia jadikan berhala-berhala ni sebagai sekutu Allah. Kamu panggil berhala-berhala yang kamu sembah. Kamu panggillah sesuatu-sesuatu yang menjadi perantara kamu dengan Allah. Tuan-tuan kena ingat perkataan syirik ni ataupun perkataan sekutu ni tidak sekadar menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Dia memang i'tiqad berhala ni sebagai Tuhan. Tapi sekutu ni juga termasuk dalam kategori menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dengan Tuhan. Saya sembah Allah, saya beriman dengan Allah, tapi saya cakap dengan si fulan ni, saya cakap dengan patung ni, saya cakap dengan objek ni adalah sebagai perantara. Ini pun merupakan satu sekutu tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada manusia, kamu serulah sekutu-sekutu ni, minta kepada sekutu-sekutu ni, za'amtum fada'auhum, mintalah, panggillah kepada mereka, iaitu pertolongan-pertolongan. Minta. Kamu minta rezeki, kamu minta pertolongan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falam yastajibu. Kalau kamu panggil mereka, maka semuanya itu adalah sia-sia. Mereka tidak akan menyahut seruan kamu. Semua itu akan jadi sia-sia. Kita sendiri tuan-tuan panggil berhala, tolonglah saya. Datang tolong, tak datang pertolongan tuan-tuan. Jangan tunggu hari akhirat. Dekat dunia lagi Allah cabar. Panggil mereka, panggil. Seru mereka, minta pertolongan. Mereka tidak mampu datangkan pertolongan. Kamu serulah orang yang dalam kubur, minta pertolongan, dia tak akan bantu. Kamu mintalah roh yang berterbangan, dia tidak akan bantu. Allah Ta'ala seru-seru di dunia tuan-tuan. Cabar manusia yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Lalu Allah kata apa? وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Dan Allah jadikan di antara mereka itu adanya tempat untuk diazab dan dibinasakan. Maksudnya, yang menyembah pun Allah akan azab, yang disembah pun Allah akan azab. Okey. Jadi ini ayat pertama tuan-tuan. Allah tunjukkan kepada kita, kamu serulah, bukan di hari akhirat, di dunia lagi, serulah berhala-berhala yang kamu sembah, mereka tidak akan datangkan pertolongan. Baik. Kemudian, tuan-tuan buka surah Az-Zumar, surah 39, perhatikan ayat yang ketiga. Surah Az-Zumar, surah 39, ayat yang ketiga. Selalu kita ingat, syirikkan Allah ini menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Tak semestinya tuan-tuan. Tak semestinya. Menjadikan perantara kita dengan Tuhan pun adalah kesyirikan. Okay, dengan satu i'tiqad. Dia macam zaman Nabi SAW. Bila Nabi dakwah kepada orang Quraisy ni, dia sentiasa mengatakan, kami tak menyembah berhala. Kami bertuhankan dengan Allah.
wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang jadikan langit bumi ni? Siapa yang menjalankan bulan dan matahari ini? La yakulunallah. Orang-orang ini akan kata apa? Kami menyembah Allah. Tuhanlah, Allah lah yang menciptakan langit bumi ni dan menjalankan bulan dan matahari. Ini yang keluar daripada mulut musyrikin. Tapi sembah berhala tak tuan-tuan? Sembah. Kenapa sembah berhala? Berhala itu adalah sebagai perantaraan. Dia tak beriktikad berhala itu datangkan rezeki tuan-tuan. Dia tak beriktikad berhala itu yang mencipta alam, tak. Tapi dia mendetakkan iktikad dia berhala itu sebagai perantaraan. Kalau tuan-tuan tengok ada ajaran-ajaran sesat di Malaysia ni tuan-tuan, mereka menjadikan perantaraan ini sebagai salah satu adab. Kalau saya minta terus kepada Allah, itu tidak beradab. Saya memerlukan kepada perantaraan. Dia bukan sembah berhala, tapi saya kena minta kepada Tok Syekh, saya kena minta kepada Tok Wali dan sebagainya. Ini ada ajaran tuan-tuan di negara kita macam ni. Okay? Dan ini ada satu kesyirikan. Okay, tengok surah Az-Zumar, surah 39, ayat yang ketiga. Allah kata apa tuan-tuan? Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah itu adalah dengan al-khalis, adalah dengan suci dan bersih, iaitu bebas daripada kesyirikan. Kita dengan Allah saja tuan-tuan, terus secara langsung tanpa hijab. Lalu Allah kata apa? Walladzina takhadhu min dunih awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tuan-tuan perhatikan perkataan ni. Allah kata apa? Dan orang-orang musyrik, walladzi, orang-orang musyrik, ittakhadhu min dunih, dia mengambil sesuatu selain daripada Allah. Dia tak terus kepada Allah. Mengambil sesuatu selain daripada Allah. Dan mereka jadikan sesuatu itu, berhala-berhala itu, perantara-perantara itu, awliya, sebagai pelindung dan penolong. Tak kisahlah tuan-tuan, dia sembah ini ke, dia minta tolong ke, Allah Ta'ala sebut, itu adalah awliya. Iktikad dia, ini sebagai pelindung dan ini sebagai penolong. Siapa yang ambil ini tuan-tuan? Allah gelar mereka sebagai musyrik. Dan kalau kamu tanyakan kepada mereka, kamu sembah ke benda ni? Dia kata apa? Ma na'buduhum. Kami tak sembah mereka. Kami tak sembah. Kami tak sembah kubur. Kami tak sembah Tok Wali. Kami tak sembah Tok Syekh. Kami tak sembah ini semua. Berhala ni kami tak sembah. Kalau kita belajar tuan-tuan dan memerhatikan kepada agama Hindu, dia terbahagi kepada 3 jenis. Sebahagian mereka menggunakan meditasi sebagai beribadah. Dia tak menyembah kepada berhala. Ada yang menjadikan berhala itu sebagai perantara. Dan ada sebahagian mereka memang beriktikad berhala itu adalah Tuhan. Ini kalau kita betul-betul faham kepada ajaran-ajaran ni. Jadinya tuan-tuan, ada yang kata kami tak sembah berhala. Kami jadikan berhala ni sebagai perantaraan sahaja. Antara saya dengan Tuhan saya. Ini adalah perantaraan. Sebab kalau saya nak sembah tanpa berhala, saya tak tahu, tak nampak Tuhan. Tapi bila letaknya adanya berhala, dia ada satu perasaan zuk tu. Dia lebih seronok lagi sebab saya nampak. Okay. Kononnya macam tu tuan-tuan. Jadi Allah kata, kalau ditanyakan kepada mereka, kamu sembah ke berhala ni? Dia kata, ma na'buduhum. Kami tak sembah. Kami tak sembah. Illa, melainkan berhala-berhala ni, liyuqarribuna ilallah. Adalah mendekatkan diri kami ni kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Iktikadnya, Tuhannya Allah. Tapi dia jadikan benda ini untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini pun kesyirikan. Ini pun kesyirikan. Okay? Bahkan Allah kata apa? Dia bukan sekadar liyuqarribuna, bukan sekadar menghampirkan diri, bahkan dia beriktikad benda ni zulfa. Nampak perkataan tu? Ilallahi zulfa. Zulfa ni dia betul-betul dekat. Maksudnya kalau saya berhubung dengan Allah, saya tak dekat. Tapi kalau saya jadikan benda ni sebagai perantaraan, saya lebih dekat dengan Tuhan. Okay? Ayat bawah tu tak baca lah. Okay, kita kembali pada surah Al-Mulk. Jadi Allah Ta'ala kata pada manusia, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman.
Mana berhala-berhala kamu? Mana sembahan-sembahan kamu? Mana yang kamu jadikan sesuatu itu sebagai sekutu? Jundul lakum, yang akan menjadi tentera kamu, pelindung, pendinding, pembantu, yang akan menghalangi kamu daripada neraka Allah. Mana? Ataupun musibah, kemudaratan di dunia, siapa? Min dunir rahman, selain daripada Allah ar-Rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur, kata Allah. Dan tidak lainlah orang-orang kafir ini hanyalah tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Perhatikan tuan-tuan, Allah gelar mereka sebagai kafir. Kafir ini adalah orang yang menimbus, menutup dadanya daripada melihat kebenaran. Kafir, dia datang daripada perkataan kafara. Kafara ni artinya menimbus, menutup dada daripada kebenaran. Sebahagian belahan di negara Arab, tuan-tuan, utamanya di Syam, peladang-peladang, pekebun-pekebun dipanggil dengan gelaran kafir. Kafir. Kafir itu bukan maksudnya dia musyrik, tapi adalah bererti petani, pekebun ataupun peladang. Itu orang Arab, sebahagian negara memanggil perkataan kafir. Jadi Allah memanggil orang jadi macam ni, tuan-tuan, dia tak nampak kebenaran. Dia tutup dadanya daripada melihat kebenaran. Dan mereka ini adalah golongan yang ghurur, yang tertipu dengan ibadah yang mereka lakukan. Ayat 21 pula, Allah kata, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Lalu Allah kata apa? Atau siapakah yang akan memberikan kepada kamu rezeki? In amsaka rizqah, jika kalau Allah menahan rezeki itu kepada kamu. Kalau Allah tak nak berikan kita rezeki, siapa yang boleh berikan kamu rezeki? Cakap. Soalan macam itu, tuan-tuan. Balajju, bahkan kata Allah laju. Orang-orang kafir ini semuanya laju, terus menerus dalam kedegilannya. Fi utuwin, dalam keadaan kesombongan. Wa nufur, dan dia melarikan dirinya. Maksudnya tak nak menerima kebenaran. Dia tak boleh terima hakikat ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kebenaran tu berada depan mata, tuan-tuan, tapi dia tak boleh blend dalam fikiran dia. Dia tak boleh fikir, dan dia tak nampak apa yang nak disampaikan kebenaran. Sebab inilah namanya hidayah. Inilah namanya hidayah. Sebab itu pada ayat 22 Allah sebut berkaitan tentang ahda amman, kat situ. Allah sebut tentang ahda, hidayah dekat situ. Hidayah. Okey. Kalau kita mungkin kata, kita boleh fikirlah, ada logiknya kan, ada keimanannya, kita boleh berfikir. Itu kita, tuan-tuan. Tapi sebahagian manusia, dia nampak dan dia tahu, tapi dia tak rasa macam tu. Sebab itulah yang membezakannya adalah hidayah. Sebab itu kita sentiasa minta kepada Allah memberikan kita hidayah, dan supaya Allah Ta'ala ni sekali-kali tidak meninggalkan kita. Jangan sampai sekali-sekali Allah meninggalkan kita. Mintalah banyak-banyak pada Allah supaya diberikan hidayah. Okey. Baik, ayat 22, tuan-tuan. Allah menyebutkan, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ayat 22 ni Allah sebut ada dua orang sebagai perumpamaan. Pertama, yamshi mukibban. Ada orang berjalan dengan mukibban. Mukibban ni iaitu kepalanya di bawah. Satu lagi, yamshi sawiyan. Ada orang berjalan dengan gagah, iaitu berjalan dengan kepalanya di atas. Ini perumpamaan, tuan-tuan. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir, tuan-tuan, dia kata yamshi mukibban dan yamshi sawiyan adalah perumpamaan, perbandingan antara orang musyrik dan juga orang mukmin. Yang berjalan kepalanya dekat bawah itu orang musyrik. Yang berjalan dengan kepalanya di atas adalah orang mukmin. Bila dia kata yamshi mukibban ala wajhi, dia berjalan dengan kepalanya di bawah, muka tu, dia berjalan dengan muka dia. Itu adalah orang musyrik. Yang yamshi sawiyan, yang berjalan tegak ni adalah orang mukmin. Okey, orang mukmin. Apa yang Allah nak bandingkan? Secara logiknya, tuan-tuan, di dunia, kalau ada orang berjalan dengan kepalanya dekat bawah dan orang yang berjalan kepalanya dekat atas, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, ada dua persoalan yang timbul. Dua benda. Pertama, kalau kepalanya di bawah, dia nampak tak destinasi dia? Dia tak nampak. Sebab kepalanya dekat bawah, tuan-tuan, dia tak nampak.
Dan yang kedua, dia tak tahu macam mana nak berjalan ke arah destinasi dia. Itulah orang musyrik. Dia tak tahu matlamat hidup dia dan dia tak tahu macam mana nak mencapai matlamat hidupnya. Dan membezakan jenis di situ adalah agama. Yang membezanya di situ adalah agama. Okey? Sebab itu Allah kata, antara orang yang berjalan mukanya di bawah dan orang yang berjalan dengan mukanya di atas secara normal ni, siapa yang ahda, yang paling banyak menerima hidayah? Kita lihat ayat ni secara literal, kita akan jawab, orang yang berjalan normal lah yang akan nampak semuanya kan, sebab kita berjalan. Tapi orang yang berjalan dengan kepalanya, dengan mukanya, dia tak akan nampak apa-apa tuan-tuan. Itulah logiknya yang Allah nak tunjukkan beza orang musyrik dan juga orang mukmin. Dan itulah logiknya kenapa kita hidup ni beragama. Okey, hidupnya beragama. Baik. Perhatikan perkataan ahda. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah buat nota, ahda ni kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan beberapa ulama tafsir yang lain tuan-tuan. Hidayah ni kita selalu sebut hidayah. Hidayah ni apa tuan-tuan? Hidayah ni terbahagi kepada 4. Sebahagian ulama antaranya Dr. Wahbah kata ada 5. Okay. Mudahnya nak faham tuan-tuan, hidayah ni 4. Pertama, iaitu hidayah dalam bentuk akal. Hidayah dalam bentuk akal. Hidayah ini namanya ilham dan ini adalah fitrah. Ini asas sekali tuan-tuan. Daripada budak kecil tuan-tuan, dia lahir saja pandai menyusu. Siapa yang berikan hidayah ni? Ni ilham daripada Allah. Kita kata ilham. Tapi itu hidayah daripada Allah. Petunjuk tuan-tuan, petunjuk. Sebab itu manusia dia sangat memerlukan kepada petunjuk. Tak ada ibu dan ayah mengajar anak ni menyusu, tak ada. Dia pandai sendiri tuan-tuan. Daripada dia terbaring, tiba-tiba dia berguling. Daripada berguling, kemudian dia merangkak. Ini semuanya hidayah tuan-tuan. Ada ke kalau Ustaz Fizal kita, dia tunjuk dengan Umar anaknya, macam ni gulingnya Umar? Tak ada kan? Dia berguling sendiri, daripada berguling tiba-tiba dia merangkak, kemudian dia duduk, kemudian dia berjalan, berlari dan sebagainya. Dia berlaku dengan hidayah, fitrah. Itu hidayah tuan-tuan. Manusia memerlukan kepada hidayah. Itu yang paling asas. Yang kedua, hidayah ini adalah agama. Hidayah yang kedua adalah agama. Agama ni maksud yang lebih spesifik lah. Tapi yang umumnya adalah penjelasan. Sama ada dia mukmin ataupun tak mukmin, keterangan-keterangan ayat Allah ni datang. Dan dia menggunakan akal yang Allah berikan tadi itu secara fitrahnya, dia boleh fikir, alam ni ditakbir oleh siapa? Berlaku dengan keadaan yang sangat kompleks. Mesti ada Tuhan yang ciptakan. Benda ni datang tuan-tuan. Okay? Kalau digunakan hidayah, iaitu dari sudut keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, datangkan bukti-bukti Al-Quran, Sunnah dan sebagainya. Itu hidayah yang kedua. Hidayah yang ketiga tuan-tuan adalah taufik, bimbingan. Ramai orang, dia dah tengok dah teks Quran. Ramai orang, dia dah baca dah teks hadis. Ramai orang dah tengok dah kuasa Tuhan ni. Tapi yang ketiga tu dia tak dapat. Hidayah dari sudut bimbingan. Dia tahu dosa pahala tuan-tuan, tapi dia tak boleh juga tinggalkan dosa dia. Sebab apa? Yang ketiga tu dia tak ada. Yang ketiga tu dia tak dapat, iaitu hidayah dari sudut taufik, bimbingan. Dosa, pahala, halal, haram, maksiat, taat, ini dia tak boleh beza. Dan yang keempat tuan-tuan, hidayah yang keempat adalah hidayah membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang paling asas, yang paling mudah nak faham berkaitan tentang hidayah. Jadi logik yang Allah Ta'ala nak sebut sini, orang musyrik yang berjalan dengan mukanya di bawah ni adalah orang yang memang tak akan dapat hidayah lah. Sebab dia tak nampak destinasi yang dia tuju dan dia tak tahu macam mana dia nak berjalan menuju ke destinasi yang dia nak pergi. Okey, itu orang musyrik. Berbeza dengan orang mukmin. Okey. Yang kedua tuan-tuan, ayat yang Allah sebut pada ayat 22 ni, berjalan dengan muka dan berjalan dengan kaki ni, di dunia dia adalah perumpamaan. Tapi di hari akhirat, dia adalah perkara realiti. Dia akan betul-betul berlaku. Dia akan benar-benar berlaku. Dan ini yang disebutkan dalam satu hadis daripada riwayat Imam Ahmad iaitu daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik tuan-tuan meriwayatkan daripada Nabi SAW, iaitu ditanyakan kepada Nabi keadaan manusia di Yaumul Mahsyar. Kata Nabi, ada orang berjalan dengan kakinya,
Ada orang berjalan dengan tangannya, dan akan ada orang yang akan berjalan dengan mukanya. Ini 3 keadaan manusia, tuan-tuan. Berjalan dengan kaki, normal macam hari ni. Berjalan dengan tangan, dan juga yang berjalan dengan mukanya. Lalu sahabat Nabi tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana manusia berjalan dengan muka dia?" Kata Nabi SAW, "Bukankah itu Rabb yang menjalankan kamu dengan kaki, dan dialah juga Rabb yang akan menjalankan manusia dengan mukanya." Nabi tak jawab dengan soalan yang terlalu sukar, tuan-tuan. Tapi Nabi jawapan dengan lebih mudah. Kan Allah boleh jadikan kita berjalan dengan kaki, maka Allah juga boleh ciptakan manusia berjalan dengan mukanya sebagai azab. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Okey. Jadinya, tuan-tuan, ini satu perkara yang Allah ingatkan kepada kita. Okey. Baik, ayat yang ke-22 ni, tuan-tuan, Allah sebut siratim mustaqim. Siratim mustaqim. Okey, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala menggunakan perkataan sirat, contohlah jalan, sirat ni maksudnya jalan. Dia ada 3. Dalam bahasa Arab ni jalan ada 3. Pertama disebut sebagai sirat. Yang kedua disebut sebagai sabil. Yang ketiga disebut sebagai tariq. 3 ni bererti jalan. Tariq, sabil, sirat. Tapi 3-3 ni memberi maksud yang berbeza-beza. Kalau Allah kata siratim mustaqim, dia adalah satu highway yang sangat luas. Jalan lurus, tuan-tuan. Sirat tu maksudnya highway. Dan dia adalah jalan utama daripada jalan lorong-lorong yang menuju kepada sirat ni. Itu sirat. Okay, jalan utama, jalan besar. Lorong tu masuk banyak. Tapi kalau guna sabil, dia adalah jalan utama yang banyak dia punya exit dia. Itu sabil. Sebab itu bila sebut jihad, al-jihad fi sabilillah. Kita tak kata al-jihad fi siratillah. Kita kena sabil. Sebab jihad ni banyak. Ada jihad ekonomi, jihad perniagaan, jihad dalam ketenteraan, jihad dalam ilmu, jihad itu, jihad ini banyak. Cabangnya banyak, tuan-tuan. Okay, itu guna sabil. Satu jalan besar, tapi dia punya jalan keluar dia banyak. Kalau tariq, itu artinya lorong-lorong. Okay, itu artinya lorong-lorong. Sebab itu bila Allah kata jalan ke syurga Allah ni sirat. Sebab apa? Ada orang dia berbuat baik kepada ibu dia, itulah jalan dia ke syurga. Ada orang dia belajar ilmu dan mengajar ilmu, itu jalan dia ke syurga. Ada orang dia ada harta banyak berinfak, itu jalan dia ke syurga. Ada orang Allah berikan dia kemiskinan, dia sabar, itu jalan ke syurga. Banyak jalan ke syurga ni, tuan-tuan. Banyak. Okay, itu maksudnya sirat. Okay, ayat 23, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tahan ke? Boleh. Okay, baik. Okay, ayat 23, tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebutkan, Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Allah menggunakan perkataan ansha'akum. Ansha'akum, tuan-tuan, dia sama dengan perkataan khalaqa, menciptakan. Beza dia, kalau khalaqa, daripada sesuatu yang tidak ada kepada sesuatu yang ada. Maksudnya penciptaan awal kita ni tak ada kepada ada. Maka itu namanya khalaqa. Sebab itu Allah digelar khaliq dan kita ni digelar makhluk. Okay? Dan ini ada sifat mutlak kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau perkataan ansha'akum, tuan-tuan perhatikan dengan itu. Ansha'akum adalah perkataan ansha'a. Ansha'a ni adalah daripada sesuatu yang dah ada kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dah ada kepada sesuatu yang lain. Tapi perkataan ini khusus untuk manusia. Makhluk yang al-akil, manusia. Makhluk yang diberikan akal. Kenapa Allah kata ansha'akum, tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu, kita ni, kalau dari sudut bahasa Quran, tuan-tuan, ilmu biologinya, kita daripada nutfah, kemudian berpindah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, kemudian berubah menjadi laham, kemudian berubah menjadi izam. Kalau dalam bahasa biologinya, tuan-tuan, kita ni daripada sperm, kemudian berubah menjadi zygote, kemudian menjadi embrio, kemudian jadi fetus, kemudian barulah lahirnya seorang anak. Daripada bentuk ke bentuk ni, dia adalah daripada satu ke sesuatu bentuk yang lain. Daripada sperm nak jadi zygote, tuan-tuan, bentuknya lain kan? Ni bentuk ni ke bentuk ni. Itulah namanya ansha'akum. Ansha'akum. Penciptaan daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Sebab kalau kita belajar ilmu perubatan, tuan-tuan,
Falsafah perubatan ni, dia kata manusia ni asalnya kerdil. Maksudnya daripada perut ibu ni manusia dah komplit dah. Memang ada kepala, tangan, kaki, perut. Komplit. Cuma kita kerdil je duduk dalam perut ibu. Itu yang dahulu-dahulu tuan-tuan. Saintis-saintis dulu berpandangan macam tu. Tapi bila dikaji, bila ada teknologi, bila diperhatikan, rupanya tidak. Kita ni asalnya daripada tak sempurna. Iaitu dalam bentuk sperm. Daripada bentuk sperm tu berubah menjadi zygote, embrio, fetus, sampailah komplit jadi manusia, barulah kita dilahirkan. Subhanallah. Inilah Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang tepat. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Setelah Allah kata ansya'akum, kami jadikan kamu ni, wa ja'ala lakum, dan kami jadikan kamu. Ja'ala pula dia macam ansya'akum. Bezanya ansya'akum, sesuatu benda yang dah jadi kepada sesuatu yang lain untuk manusia. Ja'ala pula daripada sesuatu yang dah jadi ke bentuk yang lain, tapi dia adalah untuk ghairu akil, sesuatu yang tak diberikan akal. Maksudnya selain daripada manusia. Contoh yang saya mudah, daripada pokok nak jadi meja kayu, dia akan guna perkataan ja'ala. Daripada rumput yang hijau berubah menjadi rumput yang kuning dan rosak, itu adalah ja'ala. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham? Jadinya perkataan ja'ala ni Allah kata apa? Allah jadikan kamu telinga, mata dan juga hati. Kenapa Allah sebut ni tuan-tuan? Sebab kalau kita tengok, telinga ni dia adalah daripada tulang. Telinga ni daripada tulang. Gegendang telinga kita ni tulang tuan-tuan. Tapi tulang itu Allah datangkan pendengaran. Subhanallah. Mata kita pula tuan-tuan daripada lemak. Mata ni daripada lemak. Dengan mata ni lah kita dapat melihat. Lemak boleh melihat. Subhanallah. Hati kita tuan-tuan dengan lidah kita daripada daging. Okey, daripada daging. Maka jadilah hati dan jadilah lidah yang boleh bercakap. Kalau ikutkan tuan-tuan, dia adalah daripada tulang berubah jadi pendengaran. Daripada lemak berubah menjadi penglihatan. Daripada daging berubah menjadi lidah yang boleh bercakap. Itulah namanya ja'ala. Ja'ala. Okey? Kalau kita fikir-fikir tuan-tuan, macam mana Allah buat? Inilah kuasa Allah Ta'ala. Sebab itu Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, dia kata apa tuan-tuan? Mudah kita nak tengok Allah ni wujud ataupun tidak. Mudah. Iaitu semudah kita dapat bandingkan suara manusia. Punya bilion manusia tuan-tuan, tapi suara kita tak sama. Suara tak sama tuan-tuan. Anak sulung, anak kedua, anak ketiga, semua tone tak sama. Sedangkan mak bapak sama tuan-tuan. Keluar daripada rahim yang sama, tapi suara tak sama. Kalau kita pula kerja dengan syarikat pengeluaran kereta, mana Tan Sri ada. Kan? Buat alam kereta tuan-tuan. Kalau Honda semua bunyi sama tuan-tuan, dia punya alam dia. Kalau dia Proton bunyinya sama. Kalau kereta Toyota bunyinya sama. Sampai hari ni manusia keluar kereta tak bunyi dah alam dia tuan-tuan. Senyap dah. Sebab tak tahu nak keluar apa dah. Sebab tone dia sama tuan-tuan. Ada ke? Proton yang keluaran ni bunyi macam ni. Proton yang keluaran ni bunyi macam ni. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Manusia akan keluar sama je bunyi je. Sampai tahap tu Allah membezakan. Dan kalau kita berfikir, kita akan nampak di situ adanya kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Sampai tone suara kita tak sama. Tone suara kita tak sama. Bahkan ada pula alat yang boleh tengok suara yang direkod ni, yang kita dapat rakaman ni betul-betul suara si fulan ataupun tidak. Kita boleh dengar dia punya macam-macam jenis lah. Ini orang yang belajar memang dia tahu tuan-tuan. Okey. Baik, jadinya tuan-tuan Allah sebut. Kita berhenti ayat 23 ni. Allah sudahlah menciptakan kita. Bahkan Allah menjadikan kita as-sama, al-absar dan al-afidah. Kenapa Allah mendahulukan as-sama, pendengaran, baru Allah sebut penglihatan dan juga hati? Sebab dari sudut ilmu biologi tuan-tuan, penciptaan manusia, pendengaran inilah yang berfungsi paling awal berbanding mata dan yang lain-lain. Yang pendengaran ini dia berfungsi lebih awal. Bayi yang ada dalam kandungan ibu dia tuan-tuan, pada trimester yang ketiga, fasa-fasa minggu-minggu sebelum dia bersalin tu, baby tu daripada dalam perut ibu dia, dia dah dengar dah suara daripada luar. Suara mesin rumput lah, suara itulah, suara ayah dia, suara abang sulung dia, dia dah dengar dah. Itu namanya as-sama. Sebab itu Allah mulakan dengan perkataan as-sama. Dan as-sama tu Allah sebut dalam bentuk singular. Manakala al-absar Allah sebut dalam bentuk plural. Kenapa tuan-tuan? Sebab
manusia ni ilmu dia, sebab ayat sebelum tu kan cerita tentang hidayah. Hidayah ni, kamu nak dapat hidayah ni, dia daripada panca indera ni lah. Jadinya manusia gunakan telinga untuk dapatkan ilmu. Tapi manusia dapatkan ilmu melalui pendengaran hanya daripada satu je. Dia ada satu je tuan-tuan. Dia tak boleh banyak-banyak. Contohlah, saya mengajar. Sebelah saya ni ada 2-3 orang ustaz lagi mengajar. Ayat yang sama, surah yang sama. Tuan-tuan tak boleh dengar. Boleh diam tak? Saya nak dengar satu je. Saya tak boleh dengar banyak-banyak ni. Itu kebiasaan. Fitrah kita tuan-tuan. Anak kita pun kalau bercakap, si Along cakap, si Angah cakap, si adik cakap, kita mak ayah ni pening. Seorang-seorang cakap boleh tak? Mama tak dengar lah. Ayah tak faham lah. Cakap seorang-seorang. Sebab manusia ni dia hanya boleh satu je. Satu je laluan dia. Tapi kalau absar, penglihatan, manusia boleh banyak. Dia boleh tangkap dengan banyak. Okay? Sambil dia dengar, dia tengok ceramah, sambil tu dia boleh tengok handphone. Sambil tu dia boleh siapkan makanan dekat belakang. Ini bukan sindir tuan-tuan. Ini bukan sindir. Ini nak bagi tahu itu kemampuan. Dan absar dekat sini merujuk kepada 3 panca indera mata kita ni, penglihatan. Kita melihat dengan mata, kita melihat dengan akal, dan kita melihat dengan hati. Okey? Jadi ini 3 penglihatan manusia. Okey. Kemudian tuan-tuan, Allah menyebutkan al-afidah. Dia datang daripada kalimah fuad, iaitu hati ni. Baik. Sekarang tuan-tuan, perhatikan. Allah Ta'ala kata apa? Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan juga hati. Allah menyebut fungsi. Allah tak kata, aku ciptakan kepada kamu telinga, mata dan juga hati. Al-qalbu, tak. Allah kata, aku berikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Afidah. Kenapa? Sebab kalau Allah kata, aku ciptakan kamu mata, boleh jadi mata tu buta. Nanti akan ada manusia yang akan beralasan, ya Allah, benar kau beri aku mata, tapi aku buta. Jadi Allah kata, tak, aku berikan kamu pendengaran, aku berikan kamu penglihatan, dan aku berikan kamu hati. Maksudnya benda tu benar-benar berfungsi. Dan kamu bertanggungjawab dengan apa yang nikmat yang diberikan. Okey. Apa beza al-afidah tuan-tuan? Afidah, dia bermaksud hati. Beza afidah dengan qalb. Qalb ni tuan-tuan adalah kalau cerita tentang fungsi hati lah. Fungsi jantung, dia pam darah lah, dia itulah. Itu adalah qalb. Tapi kalau hati yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat, yang mengajak kepada maksiat, yang mengajak kepada kebaikan, itu namanya afidah. Macam kita lah. Beza mata dengan penglihatan. Itulah beza al-qalbu dengan al-afidah. Jelas tuan-tuan? Itu penggunaan perkataan dia. Baik, kemudian Allah kata apa? Qalilam ma tashkurun. Tapi sedikit sahaja manusia yang bersyukur. Kenapa Allah kata sedikit tuan-tuan? Kita tak fully utilize dengan nikmat yang Allah berikan. Mata tu Allah suruh melihat kebesaran Allah. Tak, kita tengok benda-benda yang lara, benda-benda maksiat. Akhirnya yang terbit dalam hati kita bukan iman. Tapi yang terbit dalam hati kita ni adalah kekotoran. Yang terbit adalah kekotoran. Yang terbit dalam hati kita kesombongan. Yang terbit dalam hati kita ni adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu dengan telinga. Kita tak fully utilize. Kita tak dengar ayat-ayat Allah. Kita tak dengar orang cerita tentang kebesaran Allah. Kita tak dengar cerita tentang tanda-tanda kehebatan Allah. Yang kita dengar mengumpat. Yang kita dengar perkataan-perkataan yang lara. Yang kita dengar adalah perkataan-perkataan yang maksiat. Yang menyebabkan hati kita ini jadi keras. Hati kita ini jadi sombong. Hati kita ini kembali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan nak mudahnya faham tuan-tuan, qalilam ma tashkurun, ramai orang yang tak bersyukur kepada Allah. Sedikit saja yang bersyukur ni adalah untuk nak tunjukkan kepada kita, iaitu nak syukur ni adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Buat yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Itulah bukti kesyukuran atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Baik, kita berhenti pada ayat 23 tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat-ayat berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.